Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam live santai Daily Fake bersama dengan saya Faiz Afandi di page Faiz Afandi. Okey tuan-tuan dan cik-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti biasa setiap hari kita akan berbicara tentang permasalahan-permasalahan fiqh yang asas yang menjadi pertanyaan ramai orang di luar sana. Okey, jadi hari ini kita akan menjawab satu persoalan. Okey, satu soalan berkenaan dengan imam. Okey, berkaitan dengan imam. Okey, sedar ada najis pada imam selepas solat. Itulah tajuk kita pada petang ni. Sedar ada najis pada imam selepas solat. Sebelum solat dia tak tahu. Lepas daripada selesai solat baru dia tahu ada najis pada imam. Itulah persoalan kita pada petang ni. Dan saya nak tuan-tuan dan cik-puan, boleh yang sedang menonton sekarang ni, boleh tuan-tuan dan cik-puan tulis tajuk kita di ruangan komen. Okey, betul-betul. Muhammad Nazimi Hafiz, salam Ustaz ada ni. Masya Allah. Inilah tuan yang bertanyakan soalan ni. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazimi Hafiz kerana tanyakan soalan ni. InsyaAllah moga-moga dengan pertanyaan daripada Ustaz Muhammad Nazimi Hafiz ni dapat memberi manfaat kepada ramai lagi orang yang sedang menonton ni, insyaAllah. Okey. Berkenaan dengan permasalahan ini, okey tuan-tuan dan cik-puan, apabila kita berimam, okey, kita solat di belakang imam, dia ada 3 perkara penting yang saya nak sentuh dekat sini tuan-tuan dan cik-puan. Saya nak tuan-tuan dan cik-puan ambil perhatian, okey. Tengah solat, apabila kita sedang solat tuan-tuan dan cik-puan, tiba-tiba kita nampak najis dekat badan tu imam. Okey. Kita nampak najis dekat badan tu imam, tak kiralah dekat mana-mana, kita nampak najis dengan jelas. Tai cicak ke, tai lembu ke, tai apa ke, ikutlah. Kita nampak dengan jelas ada najis pada pakaian tu imam ataupun pada badan tu imam semasa sedang solat. Jadi dalam situasi ni tuan-tuan dan cik-puan, kalau kita boleh tegur imam, kita tegurlah. Tapi kalau kita tak mampu tegur, kita duduk soft kedua ataupun kita duduk soft pertama, kita tak tahu macam mana nak tegur. Jadi kita kena mufaraqah. Bantu saya komen dekat ruang komen, tuan-tuan dan cik-puan tulis. Kena mufaraqah. Okey, sebab apa? Sebab imam tak sah solat. Sebab dia sedang menanggung najis. Dia sedang menanggung najis. Solat dia tidak sah. Jadi kita tidak boleh berimam. Antara syarat nak jadi makmum ni, kita tak boleh berimam dengan orang yang tidak sah solat dia. Seperti mana imam yang ada najis pada badan dia. Solat imam tersebut tidak sah. Najis yang tidak dimaafkan lah. Jadi kita tidak boleh solat di belakang imam yang tidak sah solat dia. Imam yang ada najis. Jadi kita kena mufaraqah. Kalau kita tak mufaraqah tuan-tuan dan cik-puan, kita teruskan juga solat kita seperti biasa macam orang tak bersalah tuan-tuan dan cik-puan, solat kita batal. Tulis besar-besar dekat ruang komen, solat kita batal. Ini situasi kalau kita sedar, kita nampak, kita tahu bahawa di badan ataupun di pakaian imam ada najis yang tidak dimaafkan. Okey. Tetapi kalau kita tak tahu tuan-tuan dan cik-puan, contoh kita tak nampak, kita tak sedar. Sebab apa? Sebab kita duduk saf yang ke belakang sekali. Contoh ada 5 saf, kita duduk saf yang ke-5 ataupun ke-3, ke-4, kita tak nampak. Kita dengar suara imam je, kita tak nampak pun imam. Okey? Jadi kita tak tahu bahawa imam ni solat dia tak sah. Kita tak tahu bahawa solat imam batal. Sebab ada najis pada badan dia. Yang kita tahu adalah lepas daripada solat. Lepas daripada solat dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba barulah ada orang bagi tahu kita solat imam tadi tidak sah sebab dia ada najis dekat badan dia. Jadi macam mana yang terjadi pada solat kita? Okey? Solat kita tuan-tuan dan cik-puan masih lagi sah. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan dan cik-puan. Okey? Solat kita tetap sah. Solat kita sah, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu selepas daripada selesai solat. Okey? Kita tahu ni selepas daripada selesai solat.
Bukan kita tahu tengah solat. Kalau tengah solat kita tahu, solat kita batal kalau kita tidak mufaraqah. Tetapi kalau kita dah tahu selepas selesai daripada solat, maka solat kita tak batal. Maka solat kita tak batal. Okey. Demikian juga, Nazimi Hafiz ni dia tanya soalan, dua soalan, okey, dalam grup Telegram. Demikian juga kita tak tahu imam ni bacaan dia salah dalam solat. Okey, kita tak tahu. Kita tahu lepas daripada selesai solat ada orang bagi tahu kita, imam tadi baca tak betul lah dalam solat rukun qauli. Kita tak tahu, kita tak dengar. Contoh, macam kita masbuk, kita datang pada rakaat yang tak ada suara, rakaat ketiga ataupun rakaat keempat, solat Isyak. Okey, jadi kita tak dengar bacaan imam pada rakaat pertama, rakaat kedua. Solat kita tetap sah sebab kita dah tahu benda ni berlaku selepas daripada kita dah selesai solat. Tapi kalau dalam solat kita tahu imam baca tak betul Fatihah yang menyebabkan berubah makna, yang menyebabkan orang panggil apa ni, makna berubah lah. Maknanya kesilapan yang menyebabkan makna berubah. Atau dia tersilap baris ke, dia tersilap huruf ke, dia tertambah huruf ke, terkurangkan huruf ke. Mana kalau kita sedar, kita tahu dalam solat, ketika kita sedang solat, kalau kita tak mufaraqah, maka batal solat kita. Tetapi kalau kita dah tahu selepas daripada solat, maka solat kita masih lagi sah. Solat kita tetap sah. Ataupun tuan-tuan dan cik-puan, kita tahu, contoh imam lupa lah, imam tak ambil wudu, imam lupa ambil wudu, ataupun imam tak mandi wajib. Selepas daripada selesai itu, selepas selesai solat, barulah kita tahu bahawa imam tadi tak mandi wajib, maka solat kita tetap sah. Tapi kalau kita tahu ketika sedang solat, maka solat kita, kalau kita tidak mufaraqah, maka solat kita batal. Dan kita kena ulang balik solat kita. Okey, jelas Okey, jelas tak? Mufaraqah ni apa dia? Ada orang tanya saya, mufaraqah ni apa dia? Mufaraqah ni adalah kita niat berpisah dengan imam. Macam mana nak niat berpisah dengan imam? Macam ni ke? Sahaja aku berpisah daripada imam kerana Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Niat berpisah daripada imam ini, kita kita niatkan sahaja dalam hati kita, aku berhenti daripada mengikuti imam ini. Aku sudah tidak berimam lagi dengan imam ini. Aku sekarang solat sendirian. Macam-macam lah kita boleh gunakan ayat yang mana yang menunjukkan, yang menjuruskan bahawa kita sudah tidak lagi menjadikan dia sebagai imam. Menjadikan imam tadi sebagai imam kita. Kalau kita tak niat mufaraqah, sedangkan kita tahu solat imam tadi tidak sah, ataupun kita tahu solat imam tadi batal, maka solat kita batal juga. Solat kita batal juga. Dan bagi imam, tak kira lah dia tahu dalam solat ke, dia tahu lepas solat ke, dia kena ulang balik solat tersebut. Okey, dia kena ulang. Bagi imam ataupun orang yang solat bersendirian, tiba-tiba dia perasan ada najis dekat pakaian dia, kalau dia tak buang segera najis tersebut, maka solat dia batal. Ataupun dia sedar lepas solat, lepas dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba makmum ada datang, imam, ada najis lah dekat kaki tahi cicak. Contoh, jadi imam kena ulang balik solat tersebut, dan makmum tak payah nak ulang solat tersebut kalau dia tahu selepas daripada selesai solat. Tapi kalau dia tahu dalam solat, dia kena niat mufaraqah. Kalau tak, solat dia batal insya-Allah. Muhammad Faizal bin Ahmad, Ustaz, kalau kita niat keluar dari solat tak sama pergerakan dengan imam, sedangkan kita di belakang imam, tak datangkan fitnah ke? Benda ni tidak ada kaitannya dengan fitnah. Sebab apa? Benda ni berkaitan dengan batal dan sah solat kita. Kalau imam memang solat dia batal. Okey, kalau imam memang solat dia batal, jadi kita kena tinggalkan imam tersebut. Kita tak boleh nak ikut lagi imam tersebut. Kalau kita terus ikut imam tersebut, solat kita batal. Jadi kita kena tinggalkan imam tersebut. Kena berpisah dengan imam tersebut. Dan lepas tu kalau ada orang tanya, jawablah, solat imam batal. Tadi aku nampak najis dekat kaki imam. Jawab macam tu. Sebab tu aku mufaraqah. Dia kata, aku tak nampak. Engkau tak apa. Engkau tak nampak dah selesai solat. Solat engkau sah. Aku ni nampak. Aku kena niat mufaraqah. Macam tu. Okey. Terima kasih. Muhammad Nazimi Hafiz Senstar 111. 111. Terima kasih. Jadi insya-Allah moga-moga
Dengan perkongsian saya pada petang ni dapatlah menjawab persoalan yang ditanya oleh Ustaz Muhammad Nazimi Hafiz, dan insya-Allah dengan itu dapat juga membantu ramai lagi orang untuk faham tentang permasalahan ini. Dan kalau kita menghadapi situasi keadaan begini selepas daripada ni, kita tahu macam mana kita nak handle, macam mana kita nak selesaikannya, insya-Allah. Okey, itu penting untuk kita belajar dan terus belajar, insya-Allah. Muhammad Faizal bin Ahmad, boleh tak kita niat keluar dari jemaah tetapi ikut pergerakan imam? Dia macam ni, Muhammad Faizal bin Ahmad. Kita dah mufarakah dengan imam, kita tak boleh nak ikut pergerakan imam. Dan solat kita boleh batal kalau kita macam ni lah. Saya bagi contoh macam ni. Kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas selesai Fatihah, kita baca surah lah. Kita baca surah. Contoh, kita baca surah Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, sampai habis baca surah. Okey, imam baca surah panjang. Kita dah berpisah daripada imam ni. Kita dah berpisah. Imam baca surah panjang. Okey, kita tak boleh tunggu imam. Kalau kita tunggu imam tanpa sebab, sedangkan kita tak ikut dia, kita dah mufarakah daripada dia. Kalau kita tunggu dia, maka solat kita boleh batal. Okey? Orang panggil sahaja memperlambatkan pergi kepada satu rukun tanpa sebab. Okey, sedangkan kita dah habis baca surah. Okey. Tetapi kalau kita masih lagi baca surah, kita baca surah panjang-panjang juga, nak suruh nampak serentak, tak nak bagi orang tertanya-tanya. Kalaulah kita baca surah yang panjang lebih kurang imam juga. Okey, imam rokok, kita pun rokok. Kita rokok tadi bukan sebab kita ikut dia, tapi kita ikut orang panggil bertelan sekali dengan dia. Yang macam tu tidak ada masalah. Kita walaupun kita sengaja membaca surah panjang supaya nak nampak pergerakan dengan imam, tidak ada masalah. Tapi kalau kita dah selesai baca, kita tunggu imam, yang tu boleh batal solat. Okey, insya-Allah. Jelas insya-Allah. Kepada Muhammad Faizal tadi, Muhammad Faizal bin Ahmad tadi. Okey? Okey, insya-Allah. Nizam Syamil, masya-Allah. Nizam. Ni sahabat saya ni. Muhammad Nizam Syamil ada bersama-sama dengan kita pada petang ni, insya-Allah. Okey, saya rasa untuk petang ni setakat ni dahulu. Jadi insya-Allah moga-moga